Abu Ayyub meriwayatkan bahawa seorang Badui, seorang penduduk dusun, menawarkan kepada, ini silap silap, bukan menawar, sepatutnya arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menghalang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sekat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Baiki itu silap. Memang ada juga arada dengan makna begitu, di sini dengan makna menyekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu dia memegang tali kekang ataupun kendali unta beliau. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang dapat mendekatkanku ke syurga." Dan menjauhkanku dari neraka. Kata Abu Ayyub, kerana itu Nabi SAW berhenti, atau Nabi SAW diam. Bila dia tanya begitu, Nabi SAW diam sekejap. Kemudian beliau memandang kepada para sahabatnya dan berkata, sesungguhnya dia telah diberi taufik. Boleh juga kita terjemahkan dengan sesungguhnya dia seorang yang berjaya. Begitu. Dia seorang yang berjaya. Au laqad hudiya. Laqad hudiya, ataupun mana ini syak perawi Nabi SAW sama ada kata begitu atau kata laqad hudiya, sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk, dia telah terpimpin. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang itu, apa kata anda? Tanya apa tadi? Gitulah, dia minta ulang semula. Orang itu pun mengulangi pertanyaannya, permintaannya atau pertanyaannya. Maka Nabi SAW bersabda, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat, dan hubungkanlah rahim, yakni silaturrahim. Maksudnya kamu berbuat baiklah kepada ahli keluarga dan sanak saudaramu. Nah, sekarang lepaskanlah untaku. Jadi dia sekatkan tadi, dia sekat. Sudah, lepaskanlah untaku. Nabi kata, dia nak berjalan, nak terus pergi tu. Itulah dua hadis yang telah kita baca tadi. Hadis yang kelima itu sebenarnya masih lagi di bawah tajuk sebelumnya, iaitu muka surat 9, bab bayan as-salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Di bawah itu Imam Muslim mengemukakan dua hadis. Yang pertamanya ialah hadis Talhah bin Ubaidillah yang kita telah bincangkan sebelum ini.
Orang itu juga tanya, kalau kita perhatikan, lebih kurang sama pertanyaan dia tu. Cuma dalam riwayat yang kita baca tadi adalah tambahan dia. Dia tanya dulu siapa yang menjadikan langit, siapa yang menjadikan bumi, apa semua tu. Tapi dari segi jawapan dia yang akhir itu, iaitu saya tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun, itu lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kalau kita perhati kepada kandungan keseluruhannya, nampak juga perbezaan. Jadi daripada situlah ulama-ulama mengatakan ini peristiwa yang berlainan, cerita lain, orang lain. Yang sebelum ini, riwayat Talha itu cerita satu orang yang tanya tentang kewajipan Islam, apa yang perlu dia buat dalam Islam. Nabi SAW kata sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Sama juga dengan riwayat yang tadi, yang kelima ni. Tapi orang dalam riwayat yang keempat, dia tanya, adakah apa-apa lagi yang wajib atas saya berupa sembahyang itu selain itu? Nabi SAW kata, tak ada, kecuali kalau kamu buat sebagai sunat. Adalah lagi sembahyang-sembahyang itu, sembahyang sunat. Di sini tak ada disebut, tak ada disebut begitu. Jadi secara keseluruhannya, walaupun ada beberapa tempat nampak persamaan, pada hakikatnya ini adalah dua peristiwa yang berlainan, cerita orang yang berbeza, bukan orang yang sama. Begitulah kalau kita perhatikan riwayat yang keempat dan yang kelima, secara perbandingan, Baiklah, riwayat yang keempat itu kita telah bincangkan sebelum ini. Yang kita perlu bincangkan hari ini ialah riwayat yang kelima, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebelum ini saya sebenarnya telah sebut dah, telah cerita dah pandangan saya berhubung dengan Anas bin Malik ni ketika dalam kuliah Mishkat. Dan kalau nak tengok komen saya, ada nota di situ, dalam Mishkat ada. Mungkin ada sebahagian daripada kita hari ini belum lagi dengar, jadi saya rasa elok saya sebut sekali lagi. Pada umumnya masyarakat kita menerima apa yang tersebut di dalam kitab-kitab. Banyaklah kitab-kitab memang ada tersebut. Tapi kita sekarang ni, bila kita nak belajar hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mana kita nak yang paling tepat lah, paling sahih. Begitu maksudnya. Bukan sekadar nak tahu hadis begitu saja, bukan sekadar nak tahu cerita saja, tidak. Tetapi nak tahu mana yang sahih, mana yang paling tepat, dan mesti ada hujah-hujah dan dalil-dalilnya. Biasanya, umumnya dikatakan Anas ini, bila Rasulullah SAW pergi ke Madinah, dia orang Ansar. Bila Rasulullah SAW pergi ke Madinah, maknya dan ayahnya, maknya Ummu Sulaim, ayahnya pergi bawa dia, tawarkan kepada Rasulullah SAW untuk anak dia ni menjadi khadam kepada Nabi SAW. Itu tak ada khilaf, semua terima. Cuma disebut-sebut bahawa umurnya pada ketika itu 10 tahun. Dalam komen saya, dalam nota Mishkat itu, saya telah sebut di situ bahawa tidak, sebenarnya bukan umurnya ketika itu 10 tahun. Paling tidak umurnya ketika itu sudah 14 tahun, bukan 10 tahun. Tidak tepat. Kalau kata 10 tahun tidak tepat. Orang yang sebut dia sebut begitu. Adalah setengah-setengah riwayat yang sebut begitu, tapi kita perlu tengok riwayat-riwayat yang lain juga. Begitu caranya apabila kita
berinteraksi dengan hadis. Tak boleh kita tengok satu kita buat kesimpulan terus. Tak boleh begitu. Kena tengok yang lain-lain juga. Sebabnya tahun yang pertama, kalau kita kata 10 tahun, tahun yang kedua bermakna baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Tahun yang kedua tu kan berlaku perang Badar. Berlaku perang Badar. Tahun yang ketiga berlaku perang Uhud. Ini semua ni dua perang ni Anas ikut serta. Sedangkan berapa ramai sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, termasuk Ibnu Umar dan lain-lain lagi, tidak dibenarkan ikut serta dalam peperangan itu kerana umur mereka belum cukup 15 tahun. Cuba kita fikir, kalau Anas ni umur baru 10 tahun, macam mana dia boleh ikut serta dalam perang Badar? Perang Badar tu dia ikut dah. Perang Uhud tahun yang ketiga, bermakna baru umur 12 tahun dia ikut juga. Di situ masalah. Kebenaran Rasulullah SAW untuk dia ikut serta dalam peperangan itu menunjukkan umur dia bukan 10 tahun ketika dia mula-mula menjadi khadam Nabi SAW itu. Tahun yang pertama tu hijrah, umur dia bukan 10 tahun tapi 14 tahun. Dan kalau kita fikir pun, dari segi logik pun, umur 10 tahun ni kecil sangat nak berkhidmat kepada satu orang yang begitu hebat. Banyak perkara yang perlu dia faham, perlu dia tahu. Jadi kita rasa kurang sesuai umur 10 tahun. Di samping mengambil kira yang tadilah tak sesuai, dia jadi bercanggah dengan hadis yang lain. Kenapa orang lain tidak dibenarkan? Semata-mata kerana tak cukup umur 1 tahun saja. Ibnu Umar kata dia tidak ikut serta dalam peperangan Uhud kerana umur dia pada ketika tu baru 14 tahun. Dia baru ikut serta dalam peperangan Khandaq. Itu peperangan yang pertama yang disertainya. Kalau kita kata perang Khandaq itu tahun yang keempat, bermakna umur dia 15 tahun, baru benar. Kalau Anas umur 11 tahun, dia dibenarkan, mesti ada diceritakan kenapa dia dikecualikan. Tapi tak ada. Bahkan dia telah ikut serta dalam peperangan Badar. Uhud tu memang dia ikut. Ibnu Umar nak ikut dalam peperangan Uhud tidak dibenarkan kerana tak cukup 15 tahun. Dia dalam perang Badar pun dibenarkan, memang dia masuk. Ini menunjukkan bahawa umur dia pada ketika itu bukan 10 tahun. Penilaian cara begini, inilah kita panggil penilaian hadis secara kritis. Mengaji hadis secara kritis. Kita tak terima saja, tengok, buat perbandingan. Kalau bercanggah dengan yang lain, tak boleh terima. Tak boleh terima. Kita kena sesuaikan dengan yang itu. Kena sesuaikan dengan yang itu. Sebab itu yang dipakai sebagai kaedah umum. Orang lain tidak dibenarkan, macam mana dia dibenarkan? Kalau dibenarkan, mesti ada bukti kenapa dia dikecualikan, sedangkan tidak ada. Jadi jelaslah kerja dia untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Apa khidmatnya? Khidmatnya misalnya nak picit penat, ataupun nak bawa air, nak cari batu untuk beristinja, dan curahkan air ketika nak ambil wudu Nabi SAW. Itulah khidmat yang biasa dilakukan oleh sahabat. Bawa batal ke, misalnya pergi ke mana-mana, bawa selipar dia. Ketika Nabi SAW berjalan, dia pecat selipar tu, dia bawa. Itulah antara khidmat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Untuk pergi beli apa-apa di pasar, itu khidmat yang dilakukan oleh Anas. Kata Anas, ini riwayat dia di sini, sebab kita baca Mukhtasar Muslim, bukan hadis Muslim yang lengkap. Bukan hadis Muslim yang lengkap. Ini adalah ringkasannya.
Sebab sebenarnya dari segi pengajaran yang kita perlu, pengajaran hadis itu, perbincangan tentang sanad, kalau kita mengambil kira semua sekali, Sahih Muslim itu dia panjang sangat, panjang sangat. Dan kadang-kadang seperti kita sedia maklum, Imam Muslim ni kerana perbezaan satu perkataan sahaja, dia boleh bawa sanad yang berbeza untuk menyatakan satu perkara saja yang berbeza. Jadi sanadnya itu banyak. Tujuannya pun memang nak membanyakkan sanad-sanad hadis yang sahih itu. Jadi ulama-ulama cuba buat kesimpulan, cuba ringkaskan mana yang patinya, yang utamanya daripada hadis-hadis dalam Sahih Muslim itu. Mereka ambil bahagian itu saja. Adapun perbezaan-perbezaan kecil itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Untuk melihat perkara-perkara itu, siapa yang meriwayatkan lafaz ini, siapa yang meriwayatkan lafaz lain yang berbeza daripada yang pertama, itu perlu dirujuk kepada Sahih Muslim yang lengkap. Sebenarnya saya di Kelantan sebenarnya mengajar juga Sahih Muslim ni, hampir nak habis dah, lama juga. Itu memang baca semua sekali Sahih Muslim yang lengkap dengan sanad-sanadnya. Tapi ini kita nak mukhtasar, ringkas, sebab nak dapat terus pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Adapun sanad tu kita sudah jelas secara umumnya memang boleh dipercayai, boleh diterima, memang kukuh, tidak ada yang dipertikaikan, kecuali adalah satu dua yang insya-Allah kita akan temui nanti. Kata Anas, kami dilarang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Bila sahabat kata kami dilarang, siapa yang melarang? Dia kata kami dilarang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Siapa yang melarang daripada bertanya Rasulullah? Ulama-ulama hadis mengatakan kalau sahabat kata begitu, maka artinya ialah yang melarang itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata Allah melarang, macam mana dia nak tahu? Bukan dapat wahyu sahabat. Ataupun Allah melarang dalam Quran, misalnya dalam Quran Allah melarang, tapi tidak itu maksudnya. Secara umumnya bila sahabat kata kami dilarang, maka maksudnya yang melarang itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum, ini kira maklum. Larang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak larang sembarangan, suka-suka hati dia, tidak. Bahkan dia ada kaitan dengan Allah Subhanahu taala juga. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Maidah 101, cuba tengok di bawah tu nota 44. Para sahabat dilarang daripada bertanya Nabi SAW tentang sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu dalam masalah agama. Itu dilarang. Bukan dilarang bertanya segala-galanya, tidak. Tanya perkara yang tak penting, tak perlu, tidak mustahab. Berdasarkan firman Allah SWT. Jadi punca kepada larangan itu daripada Allah SWT juga. Nabi larang mesti daripada Allah SWT. Kalau berkait dengan agama, kalau berkait dengan agama, mesti daripada Allah SWT. Mananya ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika dinyatakan nescaya akan menyusahkan kamu, menyakitimu. Jangan tanya benda-benda macam tu. Jadi sahabat-sahabat dia setengah-setengah tu kerana takut sangat, takut tanya tu memanglah dia faham kalau perlu tu ialah kena tanya. Tapi kadang-kadang kerana ada ayat ini, dia takut tak kena. Jadi dia diam sajalah, lebih banyak diam.
Maksud ayat ini ialah jangan tanya seperti orang-orang Yahudi dahulu. Orang Yahudi ni perangai dia pelik sikit. Itulah yang diceritakan dalam Quran. Perangai-perangai itu diceritakan bukan saja-saja, bukan dengan maksud nak merendahkan bangsa mereka atau menghina mereka, tidak. Tetapi itu semua adalah sebagai pengajaran supaya tidak dituruti cara itu. Siapapun, bangsa mana pun, kalau ikut perangai macam tu, nescaya akan jadi terkutuk. Walaupun sekian ramai nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan dari kalangan mereka, apalagi kalau tak ada. Misalnya kita umat Melayu misalnya, berapa orang ada nabi? Tak ada seorang pun kan. Lagilah Bani Israel itu mengikut ulama-ulamanya, separuh daripada nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Begitupun kalau tak kena gaya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia ni bila dia istimewa sangat, dia lupa diri, lupa daratan. Dia tak sedar, dia jadi macam berasa dia lebih istimewa, bangsanya lebih utama di sisi Allah, mereka lebih dikasihi oleh Allah. Dia jadi begitu pula. Lebih baik kadang-kadang tak ada apa pun keistimewaan. Kadang-kadang dengan ada keistimewaan itu dia timbul macam-macam fikiran-fikiran yang jahat itu. Jadi maksudnya pernah berlaku di zaman Nabi Musa dahulu, di mana ada berlaku pembunuhan, seorang yang kena bunuh. Jadi tidak diketahui siapa yang membunuh. Nak tahunya bagaimana? Bila tanya kepada Nabi Musa, Allah SWT bagi tahu caranya. Ini semua disebutkan di dalam Quran. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Dan seterusnya. Seterusnya, ini semua ni cerita Bani Israel lah. Inilah perangai mereka yang ditegur oleh Allah SWT. Jangan jadi begitu. Jadi Allah perintahkan kepada Musa supaya cerita kepada orang ramai sembelih lembu. Nanti bila sembelih lembu tu, ambil sebahagian anggotanya, ikutlah ekor dia ke, kaki dia ke, pukul pada si mati tu, dia akan bercakap, cerita. Jadi puak-puak dia ni, dia kata, atattakhiduna huzwa. Macam-macam lah cara dia. Dia bercakap tu dengan Nabi tu macam orang biasa, macam kawan dia. Kadang-kadang dia macam mengejek, kadang-kadang dia mempermain-mainkan. Dia kata, adakah kamu mempermain-mainkan kami? Kenapa mempermain-main? Dan Nabi suruh ikutlah. Lepas tu dah suruh, lembu tu lembu macam mana, warna dia, ditanya apa, cerita gini-gini, dia tanya lagi. Padahal asalnya bila suruh lembu, lembu mana saja pun jadi. Sebab itu perintah daripada Allah SWT. Bukan syaratnya dia tu tidak digunakan untuk pertanian, warnanya kuning, kekuningan, bersih warna. Bukan, itu semua tidak syarat. Tapi dengan sebab dia tanya tu, dia sebut. Makin susah nak cari. Sehingga susah sangat nak cari lembu seperti yang digambarkan oleh Nabi Musa itu. Pada asalnya tidak perlu mereka bersusah-susah sampai begitu. Tapi dengan sebab tanya tu jadi susah. Jadi susah. Disebut gini. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Akhirnya sembelih juga. Tapi setelah susahlah, hampir mereka tak terbuat. Nak cari seperti lembu seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa. Itu perbuatan sia-sia. Jangan jadi begitulah. Ini pengajarannya. Jadi sahabat-sahabat ni kadang-kadang takut tersalah. Jadi nak tanya ni pun biar kena lah, biar kena cara. Jangan jadi buang masa, jangan sia-sia, jangan ulang yang sama, ataupun terlalu remeh sangat. Tengok, bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Kalau kelas tu sudah tinggi, kita tanya yang rendah-rendah sangat. Kalau kelas tu rendah, kita tanya yang tinggi-tinggi sangat. Itu semua perlu diambil kira. Takut membosankan.
membosankan yang ditanya dan membosankan yang mendengar, yang lain-lain. Jadi ini semua adab dalam belajar, dalam bertanya. Itulah maksudnya. Jadi sahabat-sahabat ni, oleh kerana dia sudah terdidik begitu, dia cermat sikit, tidak mudah-mudah nak tanya. Ini tanya, ayah saya siapa misalnya, ayah saya siapa, mak saya siapa. Tanya benda-benda macam tu. Sekali kita dengar, macam adalah pernah berlaku peristiwa macam ni juga. Sahabat tu dia tanya begitu. Bagi kita, apa perlunya tanya ayah saya siapa? Tak perlu, takkan dia tak tahu. Tapi kepada orang-orang yang hidup dalam masyarakat tu, dia perlu, dia merasa perlu. Sebab itu walaupun dilarang, ada yang sahabat yang tanya begitu. Ada yang tanya begitu. Jadi Nabi SAW cerita, sebab dia, orang ramai tak terima dia ni sebagai ayah dia. Dikatakan mak dia berzina, sebenarnya dia tu anak haram, macam-macam lah. Jadi dia nak bersihkan nama dia, nak tahu perkara yang sebenar, dia tanya. Bagi dia perlu. Kalau macam tu ada keadaan-keadaan perlu, lain lah. Ni tak perlu, memang semua maklum. Kita sendiri pun maklum dah. Kita tanya juga itu. Kita tanya juga. Ayah kita memang kita sudah tahu. Tak ada orang pertikaian, kita tanya juga. Jadi macam mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesuai. Mempermain-mainkan guru itu tidak sesuai. Jangan tanya yang macam tu. Tanya, hari ni saya pakai kasut warna apa? Tak perlu tanya macam tu. Jadi macam orang kafir pula tanya tu. Padahal kita orang Islam. Macam orang kafir pula. Kalau tak betul, kita akan mendustakan dia. Apakah Nabi tu kerja dia datangnya untuk cerita benda-benda macam tu? Ini maksudnya buang masa. Jangan buang masa. Jadi bila begitu, kata Anas, kami suka sangat lah kalau ada orang luar datang, dia tanya. Terutamanya penduduk-penduduk dusun, penduduk-penduduk luar bandar, orang-orang hulu. Bila dia datang, dia tanya. Dan kami dengar saja. Tapi dia sebut di sini, penduduk hulu ataupun orang-orang dusun yang bijaksana. Kalau tidak bijaksana, tak mahu juga. Dia tanya bukan-bukan. Ni yang bijaksana. Dia mengharapkan sangat kalau ada yang datang macam tu, tanya, dia nanti dengar. Dia nanti dengar. Jadi untuk kita beramal, untuk kita ikut sesuatu ni, tidak semesti kita tanya sendiri. Orang lain tanya, kemudian kita dapat pengajaran itu dengan meyakinkan, boleh ikut dah. Tak mesti kita sendiri tanya. Jawapan itu bukan untuk orang itu saja, untuk semua. Jadi tidak perlu semua bertanya, seorang saja pun sudah cukup. Jadi itulah yang dia naknya. Tiba-tiba pada satu kali itu, ada seorang lelaki, penduduk dusun datang. Dia kata, wahai Muhammad. Ini memang yang dikehendaki oleh sahabat-sahabat ni, yang bijak macam ni. Wahai Muhammad. Bila dia tanya begini, ini menunjukkan dia ni bukan Islam lagi. Sebab kalau dia Islam, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, begitu. Bila dia tanya, wahai Muhammad, sebab orang Islam dia ajarkan beradab dengan Rasulullah. Macam kita sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adab kita. Di zaman Rasulullah pun dia tanya, wahai Rasulullah. Dan dalam Quran ada sebut, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Rasul itu seperti kamu panggil sesama kamu. Panggil nama dia ke, ataupun panggil apalagi dengan kita kita guna panggilan-panggilan yang merupakan yang membayangkan, ejekan, ataupun nama-nama yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan itu, tak boleh lah. Jadi dia kena panggil wahai Rasulullah. Ini kira-kiranya bila dia kata ya Muhammad, ini dia tidak Islam. Kalau orang Islam, dia tak akan kata begitu. Sebab apa? Dia sudah dapat pengajaran daripada Allah SWT. Inilah yang saya sebutkan di bawah tu, nota 47 ayat tadi. Ataupun mungkin juga kalau hendak dikatakan dia ni sudah Islam,
tapi itu tak berapa kuat lah, tak berapa kuat. Mengikut Imam Bukhari apa semua, dia kata ini orang ni tidak Islam lagi. Tapi kalau kita andaikan seperti kata setengah-setengah ulama ni, orang ni sudah Islam. Jadi kenapa dia panggil begini? Kira-kiranya satu, dia tidak tahu, sebab dia orang dusun. Walaupun dia Islam, jadi banyak lagi pengetahuan Islam yang dia tak tahu. Satu. Yang kedua, menjadi kebiasaan orang dusun, orang kampung, orang ulu. Macam kita sekarang ni pun begitu juga. Kalau orang bandar dia bercakap tu slow, macam nak berbisik gitu. Tapi kalau kampung tu, kalau kampungnya darat sangat itu, cakap memang kuat, suara kuat. Duduk dekat pun derah juga cakap. Itu kebiasaan orang kampung. Sebab itulah ada hadis disebut mambada jafa. Orang yang duduk di hulu ni kasar sifatnya. Kasar sifatnya. Memang kalau kita perhati sekarang ni pun dalam keadaan berapa lama dah, 1000 tahun lebih dah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi macam tu. Memang berbeza antara orang bandar dengan orang kampung. Kalau kampung tu, kalau pedalaman, itu lagilah, baik dari segi bahasanya, dari segi adab percakapannya, perlahan ataupun kuatnya suara yang digunakan itu berbeza. Cara makannya, cara apanya, semuanya berbeza. Boleh jadi dia Islam dah, tapi dia biasa dengan adat dia, kebiasaan dia, lumrah yang berlaku di kalangan dia, jadi dia guna begitu. Ini kasar lah. Yang kedua. Yang ketiganya, mungkin pada ketika itu ayat tadi yang melarang memanggil Rasul seperti orang lain-lain belum turun lagi. Boleh jadi juga. Ada kemungkinan semua tu. Tetapi lebih baik kita mengatakan sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama bahawa orang ini dia tidak Islam lagi pada ketika itu. Dia kata, utusanmu, wakil kamu datang kepada kami, faza'ama lana. Dia dalam hadis ini dia guna za'ama. Za'ama ni kadang-kadang dia memberi makna mendakwa, dia menyangka, jadi makna tak pastilah, tak yakin. Tapi di sini bukan begitu. Dia mengatakan, dia cakap. Itu maksudnya za'ama di sini. Dia kata, dia cakap bahawa Allah telah mengutus engkau. Maknanya Nabi SAW ni bukan dia pergi semua tempat nak mengajar. Dia pun tak ada masa banyak. Ada kalanya dia hantar wakil-wakil dia pergi berdakwah. Jadi bila pergi berdakwah, orang-orang tempatan tu tanyalah, apa ajaran kamu? Kamu ni bawa agama apa? Siapa pemimpin kamu? Bila tanya-tanya tu, daripada situlah dia tahu. Dia pergi sendiri nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Bila dapat tahu daripada wakil Nabi, dia nak pergi sendiri berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya sendiri. Inilah yang ditanya ni. Wahai Muhammad, utusanmu atau wakilmu datang kepada kami. Dia kata, engkau mengatakan atau engkau mendakwa bahawa Allah telah mengutusmu. Ini kalau kita kata dia ni tidak Islam, bolehlah kita terjemah engkau mendakwa Allah telah mengutuskan engkau. Nabi SAW jawab, betul lah, betul, gitu. Dia tanya lagi, siapa yang menjadikan langit? Nabi SAW jawab, Allah. Dia tanya lagi, siapa yang menjadikan bumi? Nabi SAW jawab, Allah. Siapa yang memancapkan atau menegakkan gunung-gunung itu dan segala apa yang ada di dalamnya? Siapa? Nabi SAW jawab, Allah. Maka dia pun bersumpah, demi Tuhan yang menjadikan langit, menjadikan bumi, dan menegakkan, memancangkan atau memancapkan, boleh semula, bukit-bukit, gunung-gunung ini,
adakah Allah itu telah mengutus engkau, telah menjadikan engkau sebagai rasulnya? Nabi SAW jawab, ya. Jadi dia mengaku, dia mengaku. Nabi SAW mengaku. Tapi dia tanya yang itu dulu sebagai mukaddimahnya, untuk menguatkan. Jadi ini Tuhan semesta alam lah kira-kiranya. Jadi adakah Tuhan semesta alam ni telah mengutuskan kau sebagai rasul? Nabi SAW jawab, ya, betul lah. Maknanya yang wakil dia cakap tu, bawa tu, semua betul. Ini menunjukkan sahabat Nabi SAW ni, bila dia bekerja agama, dia menyampaikan agama, dia menyampaikan betul-betul seperti yang Rasulullah SAW ajar. Mereka tidak tokok tambah, tidak ubah suai, tidak. Dia cerita tu tepat. Sebab itu bila orang pergi tanya dia sendiri, dia jawab, ya, betul. Betul. Begitu. Orang itu kata, wakil kamu atau utusan kamu mengatakan kami kena bersembahyang 5 kali sehari semalam. Nabi SAW kata, betul. Betul lah. Betul lah tu dia kata. Kata orang itu, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, adakah Allah suruh kamu buat begitu atau ajarkan begitu? Mana dia tanya betul-betul lah, lapat lah dia tanya tu, habis sampai ke kemuncaknya dia tanya. Nabi kata, ya, Tuhan lah yang suruh sembahyang 5 waktu ni. Siapa suruh? Allah lah suruh. Dan setelah kamu ni utusan dia, okey, tak apa. Jadi Allah yang mengutuskan kamu untuk suruh kamu sampaikan ini, cerita bahawa benda ni sembahyang 5 waktu ni wajib dalam sehari semalam. Nabi SAW kata, ya, bukan pandai-pandai aku saja buat reka sembahyang 5 waktu ni, tidak. Bukan maknanya begitu. Tapi ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusanmu mengatakan bahawa kami kena bayar zakat harta kami. Nabi SAW kata, ya, betul. Dia pun tanya, dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, yakni yang telah menjadikan engkau sebagai rasul, Allahu amaraka bihadha, adakah Allah yang suruh kamu kata begini, sampaikan begini? Nabi SAW kata, ya. Jadi zakat ni pun bukan Nabi SAW sendiri, dari pihak diri dia saja, bukan. Untuk politik ke, maksud politik ke, untuk masyarakat, dia ni ahli masyarakat, ahli politik, jadi dia fikir ini baik untuk masyarakat, bukan. Ini sebagai seorang Nabi yang cakap ni. Sebab itu dia berbeza, dia bukan cukai. Zakat-zakat tu bukan cukai. Bila seseorang tu bayar zakat, boleh lagi dia dikenakan cukai. Cukai tu lain. Ini zakat ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cukai bukan daripada Allah, pemerintah fikir sesuai, ini patut buat begini, itu pun kita kena taat juga. Kita taat juga. Dan memang baik juga dalam masyarakat. Tapi cerita bagi zakat dan harta ni, adakah semata-mata untuk kebaikan masyarakat? Jadi masyarakat jadi tolong-menolong? Nabi SAW pun fikir, idea dia lah dia buat, dia kata begitu. Adakah semata-mata begitu? Tidak. Ini masalah ibadat. Walaupun dalam bentuk bagi zakat, tapi sebenarnya ibadat. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata lagi, utusanmu atau rasulmu. Rasul di sini bukan makna orang tu rasul, tidak. Ini rasul dari segi bahasa. Dari segi bahasa maknanya utusan atau wakil. Wakil kamu kata kami kena berpuasa bulan Ramadan setiap tahun. Sepanjang bulan Ramadan tu kena puasa. Nabi SAW kata betul. Dia pun kata seperti tadi, setiap satu daripadanya
Dia tanya macam itulah dengan bersumpah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau sebagai Rasul, adakah Allah menyuruh kamu, memerintahkan kamu menyampaikan ajaran ini? Dia kata, ya, betul lah. Kemudian dia kata lagi, Rasul kamu, yakni utusan kamu, wakil kamu, kata kami kena mengerjakan haji, pergi ke Baitullah untuk mengerjakan haji kepada sesiapa yang mampu ataupun ada kesanggupan untuk pergi ke sana. Nabi SAW kata, ya, betul lah. Jadi semua ni menunjukkan bahawa rukun Islam itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam ajaran Islam yang utama, dan puncanya ialah daripada Allah. Sebab setiap satu yang disebutkan itu, dia tanya, adakah Allah yang suruh begitu? Ya, bukan daripada pihak Nabi sahaja, tapi daripada Allah. Sebab itulah perkara yang disebutkan ini memang utama, dan seperti yang kita maklum, dia jadi rukun Islam. Cuma dalam riwayat ni tak ada sebut. Dia tanya macam mana nak jadi Islam, tak ada. Dia tu kata, kemudian orang itu berpaling pergi sampai dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan kau dengan sebenar, saya tidak akan menambahkan apa yang kamu sebut itu, dan tidak akan menguranginya. Jadi maknanya dia nak ikut itu. Adakah dia sudah Islam? Dia sudah memeluk agama Islam ke? Bolehkah seseorang itu tanpa Islam, tanpa dia memeluk agama Islam terlebih dahulu, buat semua ini, dan bila dia buat, Nabi SAW kata masuk syurga? Bolehkah begitu? Itu sebab setengah-setengah ulama kata dia sudah Islam dah sebenarnya. Cuma dia nak kepastian daripada Rasulullah SAW. Dia sudah Islam dah. Dia nak kepastian daripada Rasulullah SAW sahaja dia pergi ni. Dengan sebab itu Nabi SAW tak sebut pun tentang mengucap terlebih dahulu, padahal ia adalah rukun Islam. Yang disebut ini semua rukun Islam, sebab dia tu sudah Islam. Tapi ada yang mengatakan tidak jelas. Kalau seseorang tu kata begini, kira-kiranya adalah tu ceritanya dia mengucap dahulu. Ada dalam riwayat-riwayat yang lain sebut dia mengucap. Jadi macam mana nak masuk Islam? Nabi ajar mengucap dulu, lepas tu baru dia kata yang ini. Bermakna riwayat ini pun di bahagian ini dia ringkas, dibuang bahagian itu, dibuang bahagian itu. Sebabnya dia kena mengucap dahulu baru masuk Islam. Kalau tanpa mengucap masuk Islam terlebih dahulu, dia semayang ke, dia puasa ke, tak ada gunanya. Tak jadi, tak akan masuk syurga juga. Sebab terlebih dahulu kena mengucap. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahawa untuk seseorang itu Islam, walaupun kemudiannya dikehendaki dia mengucap, tetapi di peringkat awal tu dia dengan Allah sudah memadai dah. Walaupun dia tidak mengucap lagi, dia sudah dikira Islam dah. Katakanlah seorang kafir, dia tak tahu macam mana cara nak masuk Islam, tapi dia tertarik dengan Islam. Dia sudah fikir, sudah puas hati dah, dia sudah terima dah kira-kiranya Islam. Cuma dia tak mengucap saja. Kalau mati dalam keadaan itu macam mana? Kalau mati dalam keadaan itu macam mana? Ada dalam hadis-hadis disebutkan, dalam perang sahabat-sahabat tanya, macam mana kalau seseorang itu mengucap, dia kata la ilaha illallah, atau dia menyatakan dia Islam, bolehkah kita bunuh? Nabi SAW kata tak boleh. Setengah-setengahnya menyebutkan dia kata mengucap, setengah-setengah mengatakan tidak mengucap, tak penuh, dia kata la ilaha illallah saja. Setengah-setengahnya mengatakan tidak, dalam hadis tersebut dia kata saya Muslim saja. Dia tak mengucap pun, dia tak tahu mengucap, tapi kira-kiranya dia sudah menerima untuk jadi Muslim.
Sekiranya dia tahu itu syarat, dia akan mengucap pun. Tapi dalam keadaan dia ni dalam keadaan nak cepat, gopoh-gopoh nak menyelamatkan diri dia, dia hanya kata saya Muslim saja. Jadi tak jadilah orang Islam tu bunuh dia. Atau boleh kita bunuh dengan sebab dia tak mengucap. Mana kita tahu dia tidak nak mengucap? Mana kita tahu? Boleh jadi dalam keadaan ketakutan gitu, dia hanya tahu orang Islam ni kalau sama Islam, dia tak boleh bunuh. Jadi dia pun kata begitu. Bolehkah kita bunuh? Tak boleh. Sebab dia sudah Islam dah pada hakikatnya. Sama juga dengan di sini. Walaupun dia tidak mengucap, bila dia kata saya tidak akan tambah, maknanya dia akan buat benda-benda ni. Akan buat benda ni bermakna dia nak jadi Islam lah. Sudah kira dah juga dia ni sebagai Islam. Itu berdasarkan pendapat tu, maka kita tidak perlu kata ada sebarang ringkasan ataupun pembuangan di dalam hadis ini. Tak ada. Tapi sudah tentulah bila dia sembahyang tu dia tahu kok macam mana. Dalam sembahyang tu sendiri pun ada mengucap juga. Dalam sembahyang tu kira-kiranya dia sudah tahu ni, sebab Rasul itu wakil Nabi SAW sudah sampaikan kepada dia. Jadi dia sudah tahu dah, ini sembahyang, ini semua ni. Bila dia mengaku dia nak Islam, dia nak buat lah benda tu. Jadi seperti kalau dalam perang, bila orang tu mengaku dia kata dia Islam, kita tak boleh bunuh dah. Bukan syarat kena kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak syarat itu. Bukan semua orang kafir tahu nak sebut begitu. Dan inilah kuncinya. Bukan semua orang kafir tahu. Dalam keadaan itu kita tak boleh bunuh, sebab kita kira dia sudah nak Islam. Jadi semua yang disebutkan di sini adalah rukun Islam. Dia kata saya tak akan tambah dan tak akan kurangi. Maksudnya kadar itulah, saya tak akan tambah. Boleh jadi setengah-setengah ulama kata kalau berjumpa dengan orang lain, orang tanya Islam, asas Islam yang ini, saya tak akan tambah dan tak akan kurangi. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan saya tak akan tambah dan tak akan kurangi, saya akan buat yang ini saja. Yang lain-lain saya tak akan buat. Yang lain-lain tak akan buat. Dan Nabi SAW tak kata apa pun. Bila dia pergi, bahkan Nabi SAW kata kalau dia benar, pasti dia masuk syurga. Nak masuk syurga ni mesti kena Islam dulu kan. Jadi kira-kira di sini tak ada mengucap, tapi Nabi SAW biarkan begitu. Dan kata dia ni pasti masuk syurga. Maknanya jika kita nampak seseorang tu betul-betul dah nak Islam, cuma dia tidak tahu kunci nak masuk Islam tu kena mengucap, kita kena kira dia sebagai Islam dah. Terutama dalam keadaan gopoh-gopoh, dalam keadaan ketakutan ke, dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan dia tu mengucap dua kalimah syahadah, kita kena kira dia sebagai Islam dahulu. Begitu. Jadi dia pasti masuk syurga. Jadi nak masuk syurga ni berdasarkan pendapat yang kedua tadi, dia tidak syarat, tidak mesti kena banyak amalan sunat, puasa sunat, sembahyang sunat, lain-lain lagi, umrah dan lain-lain, tidak syarat. Kalau buat yang ini, yang asas ni saja pun Nabi sudah kata pasti dia masuk syurga. Pasti dia masuk syurga. Ini menunjukkan agama Islam ni yang dia tuntut sebenarnya yang wajib-wajib tu, yang asas tu. Yang sunat tu hanya sebagai tambahan dan kelebihan. Yang asas tu sudah dapat dengan yang wajib-wajib. Kalau seseorang tu buat rukun pun sudah dapat. Tapi ini bukan bermakna kita boleh buat kesimpulan orang ni akan dapat syurga. Nabi kata jadi syurga tu syurga yang paling utama ke? Dia tak sebut. Syurga yang paling istimewa ke? Dia tak sebut juga di sini. Cuma dia sebut dia pasti akan masuk syurga. Yang nak masuk syurga cukup dengan asas tadi. Tapi untuk dapat syurga yang istimewa, yang lebih daripada yang lain-lain, dia mestilah kena ada lagi amalan-amalan yang lain. Kalau tidak, apa gunanya Nabi SAW ajar? Bahkan dia kata kalau buat begini dapat begini-gini dalam syurga. Itu semua adalah
keistimewaan, kelebihan yang seseorang itu akan dapat bila dia melakukan lebih daripada yang diajarkan ini. Ini yang diajarkan ini adalah asas, bukan sekadar itu saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga ulama yang mengatakan saya tidak akan menambah dan mengurangi apa yang tersebut itu. Maksudnya bagi dia, khusus untuk dia, memang dia boleh masuk syurga. Tapi kalau orang lain tidak begitu. Tidak semua orang begitu. Ini satu keistimewaan untuk dia, yang mana kira-kiranya Nabi SAW tahulah. Berapa banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis, ada Nabi SAW kecualikan untuk orang-orang tertentu daripada hukum biasa. Ada sahabat yang tersalah berkorban. Dia kurban sebelum bersembahyang hari raya kurban. Nabi SAW kata, kalau sesiapa yang kurban sebelum itu, dia jadi daging biasa lah, tidak jadi ibadat kurban. Jadi dia ni kerana fikir nak bagi makan kepada keluarga dia, cepat-cepat dia kurbankan binatang kurban dia tu sebelum orang selesai bersembahyang hari raya. Dia sudah selesai, dia kata, saya sudah buat macam mana wahai Rasulullah SAW. Dia pun kata, tapi saya ada lagi seekor lagi. Seekor lagi itu dia sebutlah umur dia kira-kiranya tak cukup umur lagi. Walaupun tak cukup umur, dia lebih besar daripada yang cukup umur. Nabi SAW kata, boleh kamu sembelih yang itulah, tetapi orang lain tak boleh, kamu saja boleh. Ini khusus untuk dia. Dia ada kes-kes macam tu. Yang untuk orang lain tak ada, untuk orang-orang tertentu saja ada. Misalnya satu contohnya itulah. Tapi kalau orang lain tak boleh lah, dia saja dibenarkan. Sebab Nabi SAW tahu dia ni memang bermaksud baik, niatnya baik, cuma dia tersalah. Kerana nak cepat sangat tu, nak menggembirakan keluarga dia sembelih dulu. Tapi itu tak jadi. Jadi tak jadi. Kalau tak dapat langsung peluang, sedihlah dia lah. Tapi kita tak boleh kira sedih begitu. Kita sekarang tak boleh nak buat. Jadi kamu kesian kepada kamu dapatlah. Tak boleh. Ini hukum bukan boleh kita reka. Kalau Rasulullah SAW memang boleh. Ada ketikanya dia sebut ini khusus untuk kamu, dan tidak boleh an ahadin ba'dak, orang lain selepas kamu tak boleh sampai bila-bila pun. Begitu juga dengan orang ni, bila dia kata dia tak akan tambah dan tak akan kurang, apakah bermakna agama Islam ni di masa Nabi tidak semakin bertambah? Semakin bertambah kan. Ada yang sebelum difardukan sembahyang 5 waktu ni, ada yang meninggal dah. Artinya dia tak sempat dengan fardu 5 waktu ni, sembahyang ni tak sempat. Ada yang tak dan dengan fardu zakat, tak dan dengan haji. Tapi mereka tu, adakah dalam akidah dia, dalam kepercayaan dia, kalau ada tambahan lah dalam agama, nanti kemudian diwajibkan ini, kemudian ini pula, dalam akidah dia tak mau tambah kalau memang itu wajib. Seseorang mukmin tentu berkata dia akan ikut sajalah, sebanyak mana pun tambahan dia akan ikut saja. Ini nampak macam pelik juga ni, dia tak akan tambah. Kalau tak akan tambah tu maknanya segala kewajipan yang lain yang datang kemudian dia tak akan tambah, gitu. Jadi macam mana? Tapi setengah ulama kata ini khusus untuk dia. Kalau dia tak buat benda lain pun, dan yang tersebut di sini memang rukun Islam dah pun, memang dia dikecualikan. Orang lain tidak begitu. Ada yang ulama yang berpendapat begitu. Kalau kurangi, aku tidak akan kurangi pun, dia ada kemungkinan juga. Sebenarnya dalam sejarah Nabi SAW ni, ada yang dikurangkan, ada ada yang ditambah. Yang dikurangkan dahulu, kalau nak bercakap dengan Nabi SAW, kena bagi sedekah tu. Itu tidak wajib lah kemudian. Yang dahulu wajib, semayang ini, kemudiannya tidak wajib. Misalnya semayang tahajud kepada Rasulullah SAW wajib, kemudiannya mengikut setengah-setengah ulama tidak wajib. Jadi dikurangi, itu makna dikurangi.
Yang dahulunya kena buat begini, kemudiannya tak ada. Itu makna kurang. Lebih kurang itu akan sentiasa ada. Apa maknanya? Dia kata saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Tidakkah ini akan menjejaskan iman dia juga? Sebab ada perubahan. Yang dulu gini, kemudian mansuh, itu tak ada dah. Itu makna kurang lah. Dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, kemudian tak ada itu. Tak boleh dah nak menghadap kepada Baitul Maqdis tu, sebab sudah mansuh. Sudah mansuh. Jadi dia mesti ikut perubahan itu. Begitulah keadaan orang Islam di zaman Nabi SAW. Kalau zaman kita ni lain. Kita sudah hukum, sudah siap semuanya. Tapi di zaman Rasulullah SAW tidak begitu. Namun bila orang ni kata saya tak akan tambah, saya tak akan kurang, Nabi tak kata apa pun kepada dia. Bahkan kata dia pasti masuk syurga. Apa macam mana ni? Jadi sebab itu setengah-setengah ulama dia tak mahu terima pendapat tadi. Sebab apa? Dia mesti kena ada lebih kurang tu kena terima. Maka dia kata ini khusus untuk dia. Orang lain memang tak boleh lah. Sebab memang ada lebih, ada kurang tu. Dengan sebab itu dalam masalah ni masing-masing ulama dia jawab tak sama. Ada yang mengatakan pula saya tak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi apa yang disebut oleh Rasulullah ni, maksudnya dalam menyampaikan kepada orang lain. Dia ni macam wakil dia lah, wakil orang dusun, orang hulu ni. Pendakwa Rasulullah sudah pergi bertemu dengan puak-puak dia. Jadi dia pergi seorang nak pastikan, kira-kiranya mungkin dia ketua di kalangan masyarakat itu. Jadi dia kata begini, sebenarnya maksudnya bukan tak mahu tambah tu kalau ada hukum bertambah, atau tak mahu kurang kalau mansuh dia tak mahu terima. Bukan begitu, mana boleh begitu. Yang mungkin adanya dia tak akan tambah, tak akan kurang tu dari segi menyampaikan kepada orang lain. Ini dia dengar sendiri daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana sahabat yang menyampaikan kepada dia tu, tidak menambahkan, tidak kurang. Dia cakap betul-betul seperti yang Rasulullah ajar kepada dia. Sebab itu bila dia pergi tanya, Rasulullah kata betul. Betul. Tak ada satu pun yang Rasulullah kata itu tak betul. Sebab apa? Sebab sahabat itu betul-betul menyampaikan seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi dia pun nak buat macam tu jugalah. Dia tak akan tambah. Ada pula yang mengatakan, ini macam-macam pendapat ulama lah, yang mengatakan saya tak akan tambah tu macam mana? Kalau fardu 5 waktu, 5 waktu lah, saya tak akan tambah jadi 6 waktu. Sembahyang fardu. Atau saya tak akan tambah tu maksudnya sembahyang zuhur, katakanlah 4 rakaat dalam keadaan biasa, saya tak akan tambah jadi 5, dengan maksud mengharapkan lebih banyak rakaat tu lebih banyak pahalanya ke, atau Allah lebih suka ke? Tidak begitu. Sebanyak mana yang diajar oleh Rasulullah, itulah yang saya akan buat. Saya tak akan tambah lebih daripada itu. Kalau subuh 2 rakaat, saya tak akan tambah jadi 3. Walaupun ada juga sembahyang 3 rakaat, sembahyang maghrib, masanya pun lebih kurang juga. Yang ini selepas jatuh matahari, yang itu sebelum naik matahari, dekat-dekat juga. Tapi dah Rasulullah SAW kata sembahyang subuh 2 rakaat, saya akan buat 2 rakaat, saya tak akan tambah jadi 3, walaupun ada contohnya yang 3 tu. Saya tak akan kurangi sembahyang subuh 2 rakaat, saya tak akan kurangkan dia jadi 1 rakaat. Itu maksudnya. Kalau macam tu, maknanya dia akan pegang agama betul-betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Patutlah Nabi SAW kata, kalau dia betul-betul macam tu, dia pasti masuk syurga. Itu yang lebih sesuai sebenarnya. Yang lebih sesuai je begitu. Kalau nak kata tadi dia tak akan tambah dalam keadaan ada perubahan hukum selepas itu, ataupun tidak akan mengurangi dalam keadaan ada hukum yang kemudiannya kurang, itu tak berapa tepat. Kalau nak kata khusus untuk dia pun tak berapa tepat. Yang lebih kuatnya kita kata yang tadi, yang tadi. Jadi ini semua kelebihan orang yang mengikut agama Islam dengan betul, dengan tepat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia ada keistimewaannya. Keistimewaannya sangat besar, iaitu pasti mendapat syurga. Pasti mendapat
syurga. Dan hadis ini juga menunjukkan kelebihan orang yang menyampaikan agama seperti mana yang betul-betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa lebih kurang, tepat dengan tepat. Nak tepat ni payah juga kadang-kadang nak tepat ni. Kita rasa tepat dah begitu tetapi yang sebenarnya tidak tepat. Kelebihan tepat. Bagi saya misalnya, kepada setengah-setengah masyarakat kita, orang kita, dia kata kalau tak pakai kopiah fasik jadinya. Itu tidak tepat. Tak tepat itu. Jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya macam sudah diselewengkan. Fasik-fasik ni benda besar, tak boleh terima dia jadi saksi dan sebagainya, banyaklah. Jadi betulkah begitu? Kalau kita nak tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang pakai kopiah, pakai serban. Itu cerita lain, banyak. Sebab itu kita kena kaji betul-betul nak sampaikan kepada orang ramai itu, jangan jadi seperti agama lain, di mana yang tidak jadi tanda sebenar itu dijadikan tanda yang sebenar. Misalnya orang Sikh, jadi ini serban itu tanda agama lah, lebih lah. Kalau kita anggap begitu, tetapkan begitu, kena ada dalil yang kukuh. Bagi kita orang Islam tak boleh mudah-mudah, sebab bermakna kita tidak sampaikan sebagaimana yang dikehendaki sebenarnya. Kita ada menokok tambah, sama ada kita kurangkan atau kita lebih. Yang tidak wajib kita buat macam wajib. Itu bahaya. Ini kelebihan kepada orang yang menyampaikan agama betul-betul seperti yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kira serban, Abu Jahal pakai serban. Kita ingat Abu Jahal tak pakai serban. Kalau nak kata Islam tu tak nak jadi janggut, Abu Jahal janggut. Jadi bukan di situ sebenarnya Islam ni. Walaupun nak mengikut sunnah, zahir Nabi begini-gini, penampilan dia tidak salah, kita nak ikut. Tapi nak kata ini tanda, kalau tidak jadi kurang keislaman seseorang itu, tak boleh. Bukan terletak di situ. Apalagi kalau nak kata dia fasik, itu perlu kena ada dalil yang kukuh. Kena ada dalil yang kukuh. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi SAW misalnya, walaupun benda tu kecil pun dia jadi besar tu. Besar. Sebab berapa ramai sahabat yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tengok rambut dia ni tidak terurus, Nabi suruh dia pergi uruskan rambut dia, betulkan rambut, kemaskan rambut dia, lepas tu baru mari. Kalau dia pakai serban tutup, mana Nabi nak tahu rambut dia tu tidak terurus? Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain, banyak sangat, bahawa benda ni bukan ketentuan sebenarnya. Kalau kita buat sebagai ketentuan, itu tak kena lah sebenarnya. Tak kena. Padahal itu pakaian orang Arab. Seperti Abu Jahal, dia pun pakai serban juga. Setengah-setengah orang dia keliru dengan setengah-setengah hadis yang sebut tanda orang Islam tu pakai serban dengan kopiah, dia keliru. Inilah sebab tak belajar hadis betul. Kalau belajar hadis betul, tak keliru. Misalnya dalam Abu Dawud ada sebut farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Beza di antara kita orang Islam dengan orang musyrikin ialah serban di atas songkok ataupun kopiah lah. Pakai serban di atas kopiah. Zahirnya ada, betul lah, zahir. Tapi apa maksud dia sebenar? Apa maksud dia sebenar? Itu kena mendalami terlebih dahulu sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Yang pertamanya, setengah-setengah ulama mengatakan hadis itu tidak sahih. Bila tidak sahih, tak boleh buat dalil. Yang kedua, siapa yang dimaksudkan musyrikin itu? Siapa? Adakah semua orang kafir? Kalau semua orang kafir, termasuk kafir Mekah, mereka pakai serban, pakai kopiah. Tak kena kalau kata itu tanda yang membezakan. Tak boleh tidak. Orang Islam mesti kena begitu. Itu silap. Sebenarnya Nabi SAW kata begitu dalam konteks lain.
apabila berperang dengan orang-orang ajam, di mana orang ajam yang bukan Arab ni tak pakai kepiah, tak pakai serban. Seperti mana tentera kan, dia ada pakai topi yang khusus, baju yang khusus. Ini kawan-kawan kita, ini bukan kawan kita, dia tahu lawan dia sebab bajunya macam lain, topinya macam lain. Begitu juga dengan Rasulullah SAW di sini, sebagai tanda apabila pergi nak berperang dengan orang-orang ajam. Ini tandanya yang membezakan kita, supaya kita tidak bunuh sama-sama kita lah. Jadi ini pakaian semasa perang yang khusus, bukan untuk semua keadaan. Dengan arti kalau orang tak buat begitu jadi fasik. Tidak begitu. Inilah benda-benda yang kita kena tengok. Kadang-kadang jadi sikap melampau tu. Sikap melampau tu bukan tak kena pada tempatnya. Sama juga dengan orang kata, kalau berus gigi tak berus dengan kayu sugi itu tak dapat pahala. Sunnah tak dapat. Sebab Rasulullah SAW tak pernah berus gigi dengan berus kita sekarang. Memanglah, mana Rasulullah nak guna berus gigi kita seperti sekarang ni. Zaman dia zaman mana? Seperti mana Rasulullah SAW tak pernah guna lampu ni lah, dia guna pelita. Jadi kalau kita kata begitu, tak boleh guna lampu ni, sebab dia tak pernah guna lampu ni. Macam tu lah jadinya. Padahal itu cerita lain. Cerita lain. Sebab itulah ulama-ulama bahagikan dalam masalah sunnah ni, dia ada sunnah tashri'iyah, ada ghairu tashri'iyah. Mana ada yang berkaitan dengan agama, kita terikat dengannya. Ada yang tidak. Tak boleh kita semua yang Nabi buat itu kita nak buat zahir seperti zahirnya, dan menganggap di situ ada kelebihan. Misalnya Nabi makan roti, jadi kita makan nasi tak ada kelebihan lah, tak dapat pahala lah. Kita kena makan roti juga, kena belajar semua buat roti. Isteri-isteri rumah tu kena belajar semua buat roti, baru nak dapat pahala macam Rasul. Tidak, itu tidak dikehendaki kita ikut yang itu. Sebab itu sunnah ghairu tashri'iyah. Orang kafir pun macam tu juga. Abu Jahal, Abu Lahab makan apa? Dia makan nasi ke? Tak. Dia makan roti juga. Itu benda yang kita kena faham. Kadang-kadang orang bawa agama ni dalam masyarakat ni, benda-benda macam tu dikaitkan dengan agama. Padahal tidak semestinya. Rasulullah SAW sendiri buat, kita kena buat macam tu. Dia perang pakai pedang, jadi kita nak pakai pedang? Tak boleh. Dia perang Khandaq, dia gali parit seluruh sekeliling Madinah, jadi kita nak gali parit juga. Tak ada maksud. Memang Nabi buat, tapi itu bukan sunnah tashri'iyah, dengan arti kita diminta mengikut panduan itu. Tidak. Itu bergantung kepada keadaan, kita sendiri dapat menilainya. Kalau zaman dahulu betul lah nak gali parit itu, sebab orang pakai kuda, berjalan kaki itu saja. Dia nak masuk dalam Madinah tu, kuda dia mesti jatuh dalam tu. Bila dia jatuh, senanglah kita nak tetak dia, nak tikam dia, nak panah dia. Dan tidak mudah kuda tu nak naik, sebab gali parit tu dalam. Tapi kalau macam sekarang ni, orang pakai peluru berpandu, kapal terbang, helikopter, dia boleh masuk juga. Bila kita gali tu sia-sia saja. Padahal Nabi SAW buat kan. Tidak semestinya Rasulullah buat tu kita kena buat. Ada kalanya kalau kita buat, salah kita. Sebab bukan begitu yang dia maksudkan. Inilah maksud. Tak mahu tokok tambah, tak mahu tambah, tak mahu kurang. Betul-betul seperti yang dia nak. Agama ni kita sampaikan. Jangan yang remeh-temeh, benda-benda kecil macam tu kita kaitkan dengan agama. Setengah-setengah tu memang begitu. Dia kata tak dapat pahala kalau kita berus gigi dengan berus biasa. Ataupun kalau dapat pun tak sebanyak pahala kalau kita pakai kayu sugi. Padahalnya kita tengok orang kafir tak berus gigi ke masa tu. Kalau tak berus gigi semua, jadi mesti jadi tanda kalau orang kafir mesti rongak, tak ada gigi semua. Sebab apa rosak gigi kalau tak berus gigi? Maklum itu. Jadi mereka berus gigi dengan apa? Mereka pun pakai kayu tu juga. Sebab itu alat untuk berus gigi pada masa tu. Jangan kita ikatkan agama ni dengan benda-benda macam ni. Sebab bagi saya, kalau benda-benda macam ni termasuk dalam ni, termasuk dalam menokok tambah ajaran agama. Sahabat ni dia jadi lebih, dia kata saya tidak akan tambahkan dan tidak akan mengurangi apa yang Nabi ajar.
saya akan bawa yang itu, betul-betul macam itu. Baru tidak mengelirukan. Kalau tidak cukup mengelirukan. Jadi kita kata mestilah ini kita ingat macam lah gini sebelum itu orang kafir guna benda lain. Nabi SAW yang ajar kita guna kayu arak itu, dia yang mula-mula ajar. Kita ingat begitu, silap tu, silap. Orang kafir semua pun guna itu juga. Cuma kita kata itu kelebihan dia banyak. Jadi orang kafir tak tahu kelebihan ke apa-apa, khasiat apa-apa. Kalau sekarang ni orang kafir lah, kita belajar dengan dia lah, tahu vitamin ini, vitamin ini. Orang kafir pun dia tahu dia untuk kebaikan dunia dia. Jadi kalau dia pakai benda-benda itu, dan Rasulullah SAW pakai benda-benda ini menunjukkan benda tu bukan ada kaitan dengan agama. Ya, kecuali kalau nak makan baca bismillah. Itu agama. Itu sunnah tasyri'iyah. Makan ada beza, kiri kanan. Kita makan gunakan kanan. Itu tasyri'iyah lah. Itu memang dia ajar kita supaya mengikutnya. Tetapi kalau makan roti, itu tak ada kena pakai kain. Di zaman Nabi, sahabat-sahabat pakai kain, bukan pakai seluar. Seluar itu bukan budaya Arab asalnya, budaya Parsi. Tapi Nabi SAW terima juga. Sebab Rasulullah ni dia bersikap terbuka, nak ajar sahabat-sahabat dia ni terima apa yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW terima bila orang hadiahkan seluar kepada dia. Seluar tu bahasa Arab pun sekarang sirwal. Seluar itu bahasa Farsi asalnya, syalwar. Bahasa Melayu seluar, bahasa Arab sirwal. Sama. Dia ini budaya Farsi, daripada situ datang. Tapi Nabi terima kalau benda tu baik. Dan sahabat-sahabat seramai mana yang pakai, walaupun mengikut budaya Arab yang asalnya pakai kain. Ini tak ada kena-mengena dengan agama sebenarnya. Tidak kata pakai kain itu lebih mulia, lebih dapat fadilat banyak kalau sembahyang dan sebagainya. Tak ada semua. Tak ada. Setengah-setengah orang kita kadang-kadang dia keliru dengan benda-benda macam ni. Bila nak sembahyang dia ambil kopiah letak atas kepala. Bila nak sembahyang dia pakai serban. Kononnya ini dapat pahala lebih. Padahal tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebutkan kelebihan pakai serban bila sembahyang. Tak ada. Tapi oleh kerana dalam masyarakat kita ni dia tersebar dengan meluas, cerita-cerita yang benda-benda macam ni, remeh-temeh ni dikaitkan dengan agama, orang anggap ini agama. Ini bagi saya termasuk dalam menukuk tambah. Ini kata Syekh Muhammad bin Salah, di dalam hadis ini terdapat kebenaran tentang apa yang dipegang oleh para ulama hadis tentang mukminnya orang-orang awam yang bertaklid, dan mereka cukup hanya dengan meyakini kebenaran ajaran Islam secara pasti dan tanpa ragu. Inilah menunjukkan Islam ini simple, mudah, ringan, tak ada susah. Dalam bab agama, dalam bab akidah pun kita tak ada soal-soal banyak. Macam kita sekarang ni kadang-kadang lebih-lebih. Sebenarnya lebih-lebih itu banyak. Ada yang kata kalau kamu tak tahu sifat 20, iman kamu tak diterima, tak sah iman. Misalnya, biasa kita dengar kan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, orang baru tanya tentang Islam, baru masuk Islam, Nabi SAW tanya, Allah di mana? Dia nak tunjuk di langit. Nabi SAW kata dia sudah mukmin. Kalau Nabi SAW kata dia mukmin, siapa kita nak katakan dia tidak mukmin? Bila Nabi SAW ajar sifat 20 misalnya, saya tidak mengatakan belajar sifat 20 itu salah, tidak. Sifat 20 itu sebenarnya cerita Allah itu ada, Allah itu sedia, Allah itu berkuasa. Itu memang ada pun dalam Quran. Tetapi kaifiat dengan sebut begitu, seseorang dengan cara itu baru sah. Kalau tidak, tak sah. Itu yang kita pertikaikan. Benda tu ada, itu ada. Tapi Nabi SAW tak pernah tanya, kamu pergi dengan sahabat aku dia belajar sifat 20,
Ada? Betul? Tak ada. Atau dia tanya, Tuhan itu apa sifatnya? Ini beberapa sifat kamu kena tahu. Sifat 13 misalnya. Tak ada semua. Bila begitu, tidak boleh kita katakan tak sempurna iman ataupun tak sah akidah dia kalau dia tidak begini-begini. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis tak ada benda-benda macam itu. Tapi Nabi sudah terima dia. Bahkan kata dia ahli syurga. Bila kita kata iman dia tak sah, bermakna dia tidak layak masuk syurga. Itu kan sudah bertentangan. Sudah bertentangan. Jadi ini berusaha kata orang awam ni cukup sekadar itu saja. Dia percaya kata itu. Yang lebih-lebih lagi itu belajarlah seterusnya. Belajarlah. Kalau nak tahu sifat Allah bukan 20 saja, banyak. Banyak lagi. Maksudnya kita kena terimalah apa yang ada dalam agama ni disebutkan sebagai sifat Allah. Ya, jadi kalau orang kata 99 nama Allah itu sifat dia, sekadar itu saja. Oh tidak, tak betul. Nama Allah lebih lagi daripada itu. Dalam Quran sendiri pun sebut yang tak termasuk dalam 99, lebih lagi daripada itu. Jadi apakah itu bukan sifat Allah? Padahal dalam Quran sebut sebagai sifat Allah. Ghafirid dzam wa qabilit taub. Itu sifat Allah. Dzil taul, itu sifat Allah. Ini semua ni kita kena faham benda-benda begini. Dan kalau ada perbezaan dalam masalah ini, tak jadi masalah. Tak jadi masalah sangat. Yang pentingnya Allah itu maha sempurna. Maha sempurna. Allah maha berkuasa. Mana-mana yang ada disebut dalam Quran itu. Dan tak perlu kita bertegar dalam masalah ini sebenarnya. Tak perlu bertegar. Hakim membuat kesimpulan bahawa elok bermusafir dan berjalan untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Ini dari sudut hadis saja. Sebenarnya kalau kita tak puas hati atau kita nak pastikan lagi, boleh. Tidak bermakna bila kita tanya kemudian tu mana kita ragu. Tidak. Untuk menguatkan lagi ilmu kita, boleh kita pergi tanya yang asal, yang lebih utama lagi. Itu boleh. Ini salah satu bukti. Padahal bila Nabi SAW hantar utusan dia, kiranya kalau orang menerima Islam dengan utusan dia, wakil dia, sudah memadai dah. Sudah memadai. Tapi kadang-kadang manusia ni dia nak berjumpa dengan Tuhan dia sendiri. Dia tak puas hati. Bukan tak puas hati itu dengan arti dia tak boleh dapat yang dia nak tu. Tak sempurna, tak jadi mukmin, dia tidak begitu. Jadi boleh dia buat juga, pergi susah-susah tu boleh. Dan dia dapat pahala kerana itu. Dia dapat pahala kerana bersusah payah. Itulah antara pengajarannya. Kemudian banyak lagi kalau kita nak keluarkan pengajaran daripada hadis ini, banyak lagi lah. Adab, apa semua tu masuk semua. Kemudian seterusnya, hadis yang seterusnya, ada satu orang itu Nabi SAW dalam perjalanan dia sekat, dia pergi halang Nabi SAW. Jadi Nabi kena berhenti dengan lutut. Jadi sahabat-sahabat nanti tengoklah apa dia nak buat tu, kenapa sekat, kenapa dia halang perjalanan Nabi. Pokoknya bila Nabi berhenti, dia pergi tu pegang tali lutut Nabi SAW. Lalu dia kata, ajarkan kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkan daku ke syurga dan menjauhkan daku dari neraka. Jadi kira-kira ini orang ni dia sudah Islam. Sebab itu dia kata amalan yang boleh mendekatkan aku ke syurga, menjauhkan aku dari neraka. Dia sudah tahu dah syurga neraka, dia sudah terima. Dia tahu Nabi SAW ni ajar benda macam tu. Artinya Islam tu dia sudah terima, cuma dia tak tahu sekarang ni apa amalan yang boleh mendekatkannya ke syurga, apa amalan yang
boleh menjauhkannya dari surga. Dari neraka, menjauhkannya dari neraka. Itu saja yang dia nak tahu. Jadi kira-kiranya dia tidak selalu bertemu dengan Rasulullah SAW lah. Bila Rasulullah lalu di situ, dia dapat keluar, dia pergi nak tanya. Jadi ini bijaklah cara tanya tu. Memanglah amalan tu banyak, tapi yang mana yang cepat kalau kita kata, atau dapat istimewa, ataupun mendekatkan kepada syurga. Nabi SAW pun bila ditanya begitu, berpaling tengok kepada sahabat-sahabat. Dia kagum dengan pertanyaan orang. Kalau nak tanya-tanyalah macam ni, kira-kiranya mampu sendiri. Sebab orang ni semua nak untungkan. Kalau boleh nak kerja sikit, dapat untung banyak. Apa perlu kita kerja banyak-banyak? Kalau boleh dapat pun sikit, penat saja. Kalau memang kita boleh dapat dengan senang, dengan mudah, banyak, itulah sepatutnya jalan yang kita ambil. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik dari segi zikir, dari segi apa pun, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Dari segi dunia ni pun, kita pun gitu kan. Itulah yang lebih baik. Mereka tidak membenarkan dengan, tapi dapat banyak. Itu semua orang nak itu. Tiba-tiba kalau satu orang cari yang susah, payah, dapat sikit. Takkan orang nak kata judi. Isteri Nabi SAW, Juwairiyah, duduk, dia berzikir, duduk tempat sembahyang. Nabi pergi ke mana-mana. Bila balik, kamu di sini lagi. Kamu di sini lagi. Dia kata dia duduk baca gini. Oh, kata dia, kalau kamu baca ini saja, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu baca ini saja, lebih baik lagi daripada selama kamu duduk lama. Ringkas. Tengok Nabi aja yang mudah, tapi dapat banyak. Itu nak dapat akhirat pun begitu, nak dapat dunia pun begitu. Itu yang diajar. Tak payah. Tak payah duduk lama-lama situ. Lepas tu Nabi SAW kata, sesungguhnya dia mendapat taufik. Taufik itu artinya Allah SWT bagi dia nampak sesuatu yang menguntungkan dia. Itu mana taufik. Sesuatu kebaikan dunia akhirat. Itulah taufik. Nak terfikir, nak timbul fikiran macam tu ni, kena pertolongan Allah. Itulah taufik. Kemudian Nabi SAW tanya dia pula, apa kamu kata tadi? Bukan dia tak ingat sebenarnya. Dia dah suruh sahabat-sahabat dia dengar. Dia pun ulang pula, itulah yang dia tanya. Itulah yang dia tanya. Nabi SAW kata, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat, dan hubungkanlah rahim. Yani jagalah hubungan keluarga kamu. Jagalah hubungan keluarga kamu. Apabila jadi yang kamu nak tanya tu, maksud kamu sudah selesai. Jadi sekarang dia lepaslah. Muntah saya nak pergi lagi tu, nak pergi lagi, ada maksud lain lagi. Itu cerita. Jadi sahabat ini jelas kita tengok dia ni sudah Islam. Dia nak tanya apa amalan dalam Islam yang mendekatkan kepada syurga. Jadi sembah Allah atau mengabdikan diri kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Inilah yang mendekatkan seseorang dengan syurga. Jangan ada unsur syirik sedikit pun. Bila buat sesuatu amalan ikhlas kerana Allah SWT semata-mata, jangan ada sedikit pun unsur syirik. Inilah sebenarnya yang Nabi ajari. Inilah tonggak ajaran Islam. Tauhid. Lawannya syirik. Lawannya syirik. Tauhid mana? Satu Tuhan. Esa Tuhan. Satu sungguhlah. Dalam Quran pun ajar wasyafa'i wal watr.
demi yang genap dan yang kaki. Yang genap itu makhluk, semua ada tandingan, ada bandingan, ada lawan, semua ada. Dia ada sudut-sudut. Allah saja yang tak ada. Kalau dia kata yang sempurna, dia tak ada. Tak ada. Itulah yang tunggal. Kemudian Nabi SAW selalu ajarkan apa benda dia ada unsur ini. Nak tanam unsur ini, biar kejap, biar kemas dalam jiwa. Sebab itu dia suka witir. Semayang witir. Dua, ada renggunya. Satu, itu tunggal. Isyarat kepada Allah. Ibadat begitu. Bukan ibadat saja. Kalau nak istinja kira nak bersihkan najis lah. Di zaman Nabi SAW itu susah banyak sebab tak ada air. Jadi cara guna, diajarkan guna 3 watt. Lepas tu kalau sudah suci dengan 3, 4, dia sudah tambah lagi biar 5. Dia nak kaji untuk mengingatkan kepada Allah SWT. Kalau makan dah 2, tambah 1 lagi, biar 3 jadi 3 biji tamat. Semuanya Rasulullah kita ingat Tuhan yang besar. Nak ingat makhluk dan Allah. Semua begitu ajaran dia. Dan dia cukup jaga. Takut jadi syirik. Sehingga kalau seseorang itu dekat nak mati, dia ajarkan, ditalqinkan. Dia ajarkan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, di mana Muhammad Rasulullah. Padahal mengucap kena ada 2 kalimah syahadat kan. Bila nak mati, dia kata la ilaha illallah. Kita pun kalau nak ajar orang nak mati macam tu, sebut la ilaha illallah. Kenapa? Sebab nak bagi dia ingat tauhid. Takut sebut Muhammad Rasulullah, jadi timbul yang lain. Macam setara ke, ini pun boleh kita kena harap juga Allah saja. Itu maksudnya. Jadi jaga tauhid itu sampai begitu sekali dalam Islam. Sebab apa? Sebab agama-agama lain semua rusak kerana Rasul lah. Kerana Rasul macam mana? Dia tidak Allah saja. Rasul itu jadi anak Tuhan, jadi sekutu Tuhan, disembah sebagai salah satu daripada semua macam agama mana-mana apa. Yang selamat agama Islam satu saja, yang betul-betul tauhid. Nabi SAW ajar dari semua sudut, kawal tauhid. Itu maksudnya. Dengan sebab itu dia kata jangan menyentuhkannya dengan sesuatu. Menyentuhkannya dengan sesuatu. Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat. Nah, ini yang biasa kita tahu. Tadi pun sudah ada juga sebut. Ini yang asas. Kalau kita buat benda ni, mendekatkan kita ke syurga dan menjauhkan dari neraka. Dan jaga hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yang nak dijaga itu siapa? Termasuklah anak isteri, saudara mara. Jaga tu setakat yang diperlukan, yang sesuai. Kalau anak isteri tu lebih lagi, yang lain-lain pun kita jaga. Jaga tu sesuai dengan keperluan. Misalnya kalau dia sakit, kita pergi ziarah. Dia susah, kita bantu. Kita bertanya khabar, kita dia. Itu maknanya silaturahim. Jaga hubungan keluarga. Jadi ini termasuk dalam wajiban seseorang Islam. Dan dituntut dalam Quran banyak sekali. Dituntut jaga hubungan keluarga. Jadi keluarga ni, kalau dia tidak Islam sekali, kena jaga. Apa lagi kalau Islam? Mak ayah kena jaga.
Dengan sebab itu bagi saya lah, kecuali kalau ada maksud lain lah, saya tak kisah. Kalau setengah orang kan, dia bawa agama ni, dia kata kalau orang kafir masuk Islam bin Abdullah, bagi saya itu menyebabkan ubah terkilat rasa. Dia rasa bila masuk Islam ni orang anak dia dah tak mengaku dia sebagai ayah, kecil hati. Sedangkan Allah berpesan dalam Quran supaya berbuat ma'ruf kepada dua ibu bapa, walaupun dia syirik, walaupun dia tidak Islam. Kecuali kalau kita kata, kalau buat kita kata sebut memang di kalangan mereka tu dia tidak binkan kepada ayah, tapi nama keluarga kita masukkan juga yang itu tak apa lain. Macam tempat kita ni ada juga macam tu kan. Misalnya nama dia tu nama Islam, dia nama keluarga dia tu Yong ke Chong ke misalnya, dimasukkan juga untuk mengetahui, untuk menyenangkan urusan pentadbiran kenegaraan. Jadi kita nak tahu dia orang Islam asal ke tidak. Bila kita tahu, untuk bagi pertolongan kepada dia, bagi bantuan dan sebagainya, apa yang perlu. Jika begitu, tak apalah, sebab mereka pun tidak binkan kepada ayah, dia pakai nama keluarga. Setengah-setengah bangsa tu dia pakai nama keluarga, bukan nama ayah dia. Tapi kalau yang pakai nama ayah dia, kita buangkan nama ayah dia, kita kata letak tempat ayah dia itu Abdullah, bagi saya itu satu kesilapan, tidak ada dalil dalam syariat. Sebab apa? Tengok sahabat-sahabat ramai mana yang masuk Islam, bapa dia tu tidak Islam, dia bin kepada bapa dia juga, tak ada bin Abdullah. Apalagi kalau kita kaitkan bin Abdullah itu kononnya Nabi SAW mengaku orang yang masuk Islam itu sebagai adik-beradik dia. Bila saudara dia, adik-beradik dia, Nabi itu Muhammad bin apa? Bin Abdullah. Jadi sebab itulah kafir itu bin Abdullah, bin ayah Nabi. Sebab Nabi mengaku itu adik-beradik dia. Itu silap. Tak ada hadis pun macam itu. Tak ada hadis pun macam itu. Jadi kita kena jaga semua. Kita kena jaga semua ni. Sebab Allah SWT pesan supaya buat baik kepada dua ibu bapa. Dua ibu bapa ni termasuk dalam silaturahim. Tak kena bila masuk Islam kita tak boleh putus hubungan dengan dia. Bukan begitu cara. Jadi silaturahim ni luas. Tengok Rasulullah SAW, dia bagi kepada Sayyidina Umar kain sutera. Sayyidina Umar kata, kenapa bagi kepada saya kain sutera? Dah tahu dah, kamu juga yang ajar kain sutera, dia tak boleh pakai lelaki. Nabi SAW kata, tidak semestinya bila aku bagi kepada kamu tu, aku nak suruh kamu pakai. Kamu kan ada keluarga. Dia sebut keluarga tu keluarga yang bukan Islam. Jadi boleh buat baik dengan keluarga yang bukan Islam. Apa lagi kalau Islam? Apa lagi kalau Islam? Jadi begitulah. Ataupun kalau kepada perempuan misalnya, bagi kepada Sayyidina Umar kain sutera, dia tak boleh pakai. Tapi dia boleh bagi kepada isteri dia kan, anak dia yang perempuan. Tak mesti dah. Bila bagi kepada seseorang itu berarti nak suruh dia pakai. Tak mesti begitu. Tapi dalam hadis dia sebut dia teringat kepada keluarga dia yang bukan Islam, dan itu tidak salah, termasuk dalam silaturahim juga, luas silaturahim. Jadi rasanya tadi pun pengurusi kata pukul 12 ni pukul 12 lebih kan? Hanya setakat itulah dulu kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, terima kasih. Kita ada dalam 15 minit lagi untuk soal jawab sikit lah sebelum kita habis. Lepas tu kita sambung pukul 2.30 sampai pukul 4 untuk mempelajari Sahih Muslim. Ada sesuatu, ada soalan? Ada yang tanya guna mic? Ada? Assalamualaikum. Ada satu soalan daripada penonton Ustaz.
hak-hak anak non-Muslim boleh perayaan ke ataupun majlis macam ibu bapa. Jadi kalau mak bapak dia orang non-Muslim kan, jadi meninggalkan hak-hak yang dibolehkan dalam merayakan. Dia dari segi hak-hak yang dibolehkan, sekadar nak pergi jenguk, pergi tengok. Dan kalau pergi ke kubur dia pun tak kisah lagi, boleh. Tetapi nak buat upacara dia, misalnya kita kata kalau dia meratap, meraung, kita tak boleh buat itu. Tak boleh. Itu bukan orang kafir saja, orang Islam pun tak boleh. Kalau bapa kita, mak kita tu Islam pun tak boleh. Jadi sekadar menampakkan simpati, kasih sayang, sekadar itu boleh. Pergi ke tempat perkuburan dia pun tidak salah, boleh. Sebab Nabi SAW bila orang kafir, mayat orang kafir lalu, dia berdiri. Nabi SAW, orang tanya, kenapa berdiri dengan orang kafir? Nabi SAW katakan dia manusia juga. Jadi maknanya hubungan kita dengan manusia ni ada hubungan adik-beradik, ada hubungan saudara seagama, ada hubungan saudara sebangsa, ada hubungan saudara semanusia. Sama manusia, kita sama-sama manusia dengan dia. Jadi dengan sebab itu, setengah-setengah ulama mengatakan dibolehkanlah sekadar itu. Tapi nak lebih-lebih ikut betul-betul upacara dia, tak boleh. Kemudian bagaimana hukum orang yang minta pertolongan kepada orang yang telah mati? Contoh, sebagai contoh, madad ya Ali, madad ya Rasulullah dan sebagainya. Adakah ulama khilaf berkenaan dengan perkara ini? Contohnya, ya Nabi, mohonkanlah kepada Allah untuk merahmati aku. Ini tak boleh. Macam ini termasuk dalam istighatsah. Istighatsah ini dia tak ada khilaf. Kalau tawassul itu masih ada lagi juga khilaf. Itu pun bukan dengan yang mati. Bukan mati. Kalau yang mati pun paling-paling, kalau ada pun dengan syarat-syarat tertentu, ada pun Rasulullah SAW saja. Itu pun tidak semua diterima oleh ulama tersebut. Yang lebih baiknya tidak, yang lebih baiknya, lebih selamatnya tidak. Tapi kalau istighatsah macam ni, istighatsah, ya sebut gitu, ini semua tak ada khilaf. Mana-mana aliran pun tak boleh salah. Dan ini boleh membawa kepada syirik, termasuk dalam usul syirik. Jadi dalam hadis itu tadi sebut sebab Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini termasuk dalam bahagian. Kalau mendakwa Islam tapi masih lagi duduk buat benda-benda macam ni, tak bersih. Tak bersih, tak boleh jadi rosak akidahnya pada ketika itu. Kalau dikatakan itu hanya dalam bentuk majas, macam mana? Macam mana? Dikatakan kata itu adalah makna hakiki lah, dikatakan makna majas saja. Majas itu macam mana? Misal majas itu dengan makna macam mana? Tak boleh, dia sudah jelas sangat kan? Sudah jelas sangat. Ini macam minta tolong dengan Rasulullah SAW, tak boleh. Minta tolong dengan Ali, tak boleh. Minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu kan kita baca dalam sembahyang, tak apa makna? Kau jua kami semua, kau jua kami minta tolong. Ini sudah minta tolong dengan orang lain, sudah bercantum. Kemudian yang Nabi mohonkanlah kepada Allah untuk merahmati aku, tak perlu sedih. Tak ada diajarkan oleh Rasulullah begini. Kita minta terus dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah dengan aku, nescaya aku terima. Nescaya aku terima. Tanpa ada syarat-syarat, ada perantaraan.
kalau begini dia boleh jadi semakin hampir seperti orang kafir. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Itulah orang kafir kan. Jadi dia sebab berhala ni. Sebab berhala ni boleh menghampirkan kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita anggap boleh menghampirkan macam ni, itu boleh termasuk begitu juga. Takutlah. Jadi lebih selamatnya jangan. Ini semua tak boleh dibuat ya. Dalam hadis Abu Ayyub mengenai taufik terjemahan Melayu tertinggal perkataan aulaqad hudiya, ya betul, tertinggal, atau tadi saya sudah sebut dah, atau dia telah mendapat hidayah. Ini dikatakan syak perawi. Perawi tidak pasti sama ada Rasulullah SAW kata mufiqah atau hudiya, tak pasti. Tapi salah satu daripada itulah yang mana maksudnya lebih kurang. Maksudnya lebih kurang. Ya begitulah. Kalau tawassul mana? Tawassul. Yalah, itu masih khilaf. Masih khilaf. Tapi bagi saya tak elok, tak payah. Dan kalau ada contoh-contoh dalil ada khilaf tentang tawassul, itu silap faham. Yang sebenarnya bukan begitu yang dimaksudkan. Yang sebenarnya bukan begitu yang dimaksudkan. Yang dikatakan tawassul apa semua tu sebenarnya minta orang berdoa. Jadi kita ambil di belakang ni. Macam tu tawassul. Sekadar itu tak apa. Tawassul dengan amalan, amal soleh itu pun boleh. Tak apa juga. Memang itu jelas dalam hadis apa semua ada. Tapi tawassul dengan orang, sama ada yang masih hidup atau yang telah mati, itu tidak sesuai. Lebih baik, lebih selamat. Itu jangan buat. Kalau mengikut setengah-setengah ulama, dia keras, dia kata haram, tak boleh tu. Jadi kita lebih baiklah sebagai mengambil langkah cepat itu pakai yang ini. Sebab ini boleh membawa kepada syirik. Dalam Quran, dalam hadis selalu jaga, mengingatkan kita supaya jangan syirik. Sedikit pun syai'ah. La tusyriku billahi syai'ah. Sedikit pun. Jadi kalau yang boleh membawa ke situ, walaupun ada khilaf, sebaik-baiknya jangan. Sebab kalau minta dengan Allah terus, itu tak ada khilaf. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi itulah. Baru ni di Ibu Aikim mulai depan dah dengar. Dia kata daripada Bahaki dan Al-Bazar. Apa? Bahaki dan Al-Bazar. Dia mengatakan siapa yang ke Madinah hendaklah pergi melawat kebun Nabi. Siapa yang apa? Pergi ke Madinah. Naklah melawat ke kebun Nabi. Kerana siapa yang di melawat kebun Nabi mendapat syafaat. Menunjukkan hadis satu lagi katakan bila orang bersalawat ke Nabi, Nabi akan jawab. Jadi dia gunakan hadis itu supaya mengingatkan orang pergi ke kubur Nabi. Jadi adakah hadis itu sahih tidak? Dia kebanyakan hadis berkenaan dengan yang macam tu, kebanyakannya boleh dikatakan tak sahih. Yang ada yang anjuran Nabi SAW pergi ke masjid dia. Cuma bila pergi ke masjid dia, kubur dia ada situ, ziarah kubur dia anjurkan. Kubur Nabi lebih-lebih lagi kan. Takkan kita tak pergi kerana itu sajalah. Tapi dengan maksud daripada rumah lagi, kita niat itu yang utamanya, itu tidak disetujui oleh kebanyakan ulama. Pergi dengan niat nak pergi bersemayam di masjid Nabi, dengan niat boleh, tak salah. Dan dia sebut nak dapat kelebihan, kita dengan niat nak dapat kelebihan, tak salah. Pergi ke Mekah, habis duit beribu-ribu, nak dapat kelebihan bersemayam di Masjidil Haram, tidak salah, boleh. Dalam hadis pun jelas. Tapi yang disebut 3 masjid, itu kalau dengan niat pun tidak salah. Kalau masjid lain Nabi SAW tak bagi, sebab masjid itu semua sama. Kita tak boleh kata masjid Ja'ala misalnya, hebat masjid itu, jadi pahalanya lebih, tak boleh. Tak ada guna.
Mana-mana lah, bila kita berkesempatan bersemayam situ, kita bersemayam situ. Kelebihannya tak ada, sama. Mungkin kalau ada kelebihannya dengan sebab jemaahnya lebih ramai, dengan sebab-sebab itulah. Tapi dengan sebab masjid itu sendiri tak ada. Begitu juga dengan kubur. Kalau kita dengan niat begitu, tak ada dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau ada pun hadis-hadis yang dhaif. Itulah yang selalu digunakan. Yang selalu digunakan. Kemudian orang-orang yang pergi ni dengan niat begitu, banyak pula kita tengok dia pun ada macam unsur-unsur syirik pun ada juga. Kalau kita tidak begitu, alhamdulillah, masih baiklah. Sebab dalam hadis tadi kita jangan syirik sedikit pun. Tadi saya sudah sebut, kalau dekat nak mati dia suruh ajar la ilaha illallah saja. Bukankah? Jadi kita tak terima Rasulullah tak? Tidak begitu. Kita terima, semua tahu. Tapi cara tu nak jaga tauhid. Ini pun berapa ramai orang-orang yang dengan niat daripada rumah pergi ke sana untuk pergi kubur. Itu nombor satu. Kadang-kadang dia cuba cari tempat nak semayang tu dengan menghadap ke kubur. Itu dia ada usul-usul macam tu lah. Itulah yang kita bimbang. Kemudian bila berselawat, kata berselawat tadi, Nabi SAW jawab itu betul. Betul. Cumanya bila kita nak berselawat, kita berdiri, itu tak betul. Kita syarat berdiri. Apalagi dengan anggapan berdiri itu sebab Rasulullah datang. Sebab Rasulullah SAW datang. Itu tak betul. Jadi seperti salam, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Kita sembahyang kan, dalam sembahyang kita baca Nabi jawab. Itu betul. Selawatnya pun dia jawab, Allah SWT bagi kuasa kepada dia. Orang-orang dulu dia tak faham mungkin macam mana dia nak jawab, ramai sangat ni. Tapi kita sekarang dalam dunia komputer tak, dunia kita ada handphone semua kan, tak boleh. Tak boleh. Semua tu boleh jawab, semua tak boleh jawab. Jadi jawab tu bukan jawab tu, itu sebagai suatu kelebihan orang yang bersembahyang. Sebab mesti dalam sembahyang tu kita Assalamualaikum. Kalau kita dalam keadaan biasa ni tidak diajar pula Assalamualaikum itu. Nak kata begitu dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang kita kata, Rasulullah SAW jawab. Bila dia jawab tu maknanya kita dapat ucapan sejahtera, doa dia. Sebab salam-salam, jawab salam ni doa. Hakikatnya kita dapat doa Nabi. Dengan itu orang yang tak sembahyang dia tak dapat doa itu. Itulah kelebihan bersembahyang. Salah satu kelebihan bersembahyang iaitu Rasulullah SAW doakan kebaikan. Jadi maknanya dia jawab kan. Selawat pun begitu juga. Selawat pun begitu juga. Jadi dia jawab, tapi seperti kita kata tadi, tidak perlu berdiri. Berdiri itu macam-macam pula. Mungkin ramainya yang tak tahu apa, dia berdiri. Asalnya di zaman dahulu ada kepercayaan yang mengatakan bila berselawat ni Rasulullah SAW datang dalam majlis. Itu silap. Rasulullah tak datang. Bahkan mereka setengah-setengah tu dia sediakan kerusi yang berhias. Bila dia datang, takkan kita tengok saja. Mestilah kalau orang datang kita kena sediakan tempat duduk. Jadi tempat duduknya apa yang sesuai, kerusi. Itu berkait dengan akidah dia tu. Itu sudah berkait dengan akidah. Jadi tak boleh kita terlibat dengan benda-benda macam ni. Jadi macam nak selawat tu kita berdiri. Jadi kalau macam tu dalam sembahyang kita selawat juga kan. Kenapa tak berdiri? Pula di situ. Kalau setiap kali selawat maksudnya dia datang dan sebagai menghormatinya kita berdiri, itu tak ada dalil. Bahkan bercanggah dengan amalan kita sendiri. Itu kalau dalam sembahyang tu Allahumma salli ala Muhammad tu, kenapa tak berdiri? Dan kalau dia datang kita nak hormat dia. Jadi ini semua silap. Yang sebenarnya tak perlu semua. Kita sambil tidur pun boleh selawat. Bukan maknanya kita tak hormat. Bukan cara hormat tu kita berdiri begitu. Tidak. Ini alam lain, cinta lain tadi. Kita berselawat tanda kita ingat kepada dia, kita kasih kepada dia, kita mengenal jasa-jasa. Kita minta Allah SWT balaskan kepada dia dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Itu maksudnya selawat itu. Dan kita minta supaya kita diberi kemampuan
untuk mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Ya, lebih kurangnya begitu. Akhir. Mula. Saya nak tanya perihal ijtihad yang bila benar dapat dua, bila salah dapat satu. Tentang perkara yang sekarang selawat perdana yang dah dianggap sebagai syiar. Adakah bila tokoh-tokoh dia mereka bila kata begitu itu sebagai satu ijtihad juga? Ijtihad dia ada landasan, ada dalil, ada dalil, cuma dalil itu tak terang. Dalil itu tak terang. Jadi masing-masing cuma fikirlah, berijtihad itu. Cuma fikir ini maksudnya macam mana. Itu. Adapun yang orang buat, kadang-kadang masyarakat buat ini tak ada dalil langsung pun. Jadi kita nak tahu ijtihad itu macam mana cerita tadi. Macam mana? Ikut mana? Dia anggap itu syiar. Ya, syiar ni kena ada dalil, kena ada hujah kan. Nak berijtihad, dia mesti kena ada dalil dulu. Kalau tidak, tak ada. Dia kena ada landasannya. Jadi ini apa? Tak ada kena-guna. Tak ada kena-guna sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan ijtihad. Atau dia anggap macam mana misalnya. Itu saya nak tahu dulu macam mana dia ijtihad macam mana. Dia anggap program itu baik dan dianggap dijadikan sebagai satu syiar. Tak boleh. Syiar ni benda yang sudah agama tetapkan. Tak boleh kita tak mengada-ngadakan. Benda baru apa lagi. Ulama-ulama pun pertikaikan apa-apa yang ucapan itu, ucapan dalam selawat itu sejauh yang saya maklumnya, setengah-setengah jadi baca bersaji, setengah-setengah jadi baca burdah. Sebahagian daripada kandungan kedua-dua ini dipertikaikan oleh ulama. Bahkan sebahagiannya ada yang berpunca daripada hadis maudhu, misalnya tentang Nur Muhammad itu. Sebahagiannya dia ada unsur-unsur syirik bahkan. Jadi tak sepatutnya kita jadikan benda-benda macam ini sebagai syiar. Kalau ia pun syiar kita sudah memadai, sudah cukup. Sebenarnya hari raya itu syiar. Bulan puasa, berpuasa itu syiar. Buat masjid itu syiar, jelas ada dalam Quran, dalam hadis. Jadi sudah cukup sebenarnya. Dengan cara buat begitu, terutamanya kalau ada kandungan-kandungan dia mengandung unsur-unsur macam itu yang dipertikaikan oleh ulama, sepatutnya kita mengelaklah, jangan terus. Kalau nak buat pun dalam suasana yang lebih lebih selamat. Lebih selamat. Misalnya kita kata dalam masyarakat kita selalu, saya pun dengar juga dalam TV, dalam apabila kematian sesiapa orang besar, dia kata kita Al-Fatihah nak berhenti, baca Fatihah. Sebenarnya tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Hadiah Fatihah kepada si mati misalnya. Jadi kita jadi syiar juga. Jadi syiar juga. Padahal tak ada asas. Jadi yang sebetulnya sebaiknya kita kata berdoa lah, sama-sama kita berdoa kepada doa boleh. Kita beristighfar untuk dia itu sunnah. Boleh. Tetapi kalau kita ajak baca Fatihah, sesoalan yang Nabi pun dah ajak, Nabi pun dah ajak macam tu. Sekali ke bila orang mati, bacalah Fatihah. Dia kita hadir. Tak ada. Ini pun dikatakan ijtihad juga. Sebenarnya bukan ijtihad, tak boleh kita kata ijtihad itu. Sebab ini masalah kirim pahala. Kirim pahala. Kira-kiranya pada pendapatnya bila baca tu dapat pahala. Jadi bila dapat pahala kita kirimlah kepada orang. Benda ni Imam Syafi'i sendiri pun tak terima sebenarnya. Baca Quran itu boleh kirim pahala kepada orang. Itu dia tak terima. Kalau nak ada pun doa. Cuma mereka kiaskan dengan doa. Dan kalau doa boleh, istighfar boleh, kenapa baca Quran, baca Fatihah tak boleh? Itu ijtihad, dikatakan ijtihad. Ijtihad ni dia ada syarat, dia ada kaedah dia. Kalau tak pakai kias, tu kias kau macam kias dengan apa? Dengan doa, dengan istighfar. Tak betul. Dia kias ni ada kias fasid, ada kias ma'al farid, macam-macam lagi istilahnya. Jadi ini termasuk dalam kias ma'al farid.
Tak betul. Jadi kaedah ijtihad tu tak betul. Sebab apa? Begini yang kita kata tak betul. Kalau doa, kita boleh berdoa untuk orang yang hidup kan. Untuk orang mati pun boleh juga. Istighfar boleh ke tidak? Boleh. Untuk orang yang masih hidup, kita boleh istighfar, minta Tuhan ampunkan dosa dia. Yang telah mati pun boleh juga. Tapi kalau kirim pahala kepada orang yang hidup, siapa kata boleh? Orang yang kata boleh pun kalau mati. Kalau yang hidup, kalau macam tu senanglah. Dia duduk tidur, kita bersemaya, sunat 2 rakaat, kita kirim pahala kepada dia. Pahala yang kita baca tadi dia dapat. Siapa kata begitu? Tak ada siapa pun kata begitu. Orang yang kata boleh kirim pahala, baca Fatihah apa semua, dia pun tak kata begitu. Boleh kirim kepada orang yang hidup, hanya boleh kirim kepada orang mati. Apa dalilnya? Tak ada dalil. Jadi berbeza antara doa istighfar dengan baca Quran ataupun lain-lain dan kirim pahala, itu berbeza. Dia tidak sama. Bila begitu tak boleh kias. Kias ni kalau sama, misalnya padi dengan gandum, itu sama. Sebab sama-sama makanan, rupa pun dekat, pokoknya pun lebih kurang sama juga, mengenyangkan pun sama juga, boleh simpan lama pun sama juga. Itu boleh kias. Padahal zakat yang Nabi SAW kenakan itu tak pernah dia sebut beras, padi, tak pernah. Dia sebutnya gandum, barley adalah semua, tapi beras saja. Ulama beristihad, dia ada kaedah, tak boleh nak beristihad itu pasal itu, nak gunakan kias ma'al farid, kias pasti tak boleh. Begitulah cara.